Jumpa tak muka surat 4? Muka surat dekat bawah tu. Muka surat 4 di pertengahan halaman ke-5. Jumpa tak? Jumpa? Barang siapa yang tidak jumpa, maka panjang umurnya. Yang jumpa pun panjang, tak jumpa pun panjang. Panjang belaka, insya-Allah. Baik, tengok balik kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Duk bincang apa ni maklum? Pak Long bincang apa ni? Kita sedang membicarakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bincang sifat-sifat Allah? Jawabnya kerana nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nak kenal Allah kena bincang sifat Allah? Jawabnya, nak kenal apa pun kena kenal sifatnya. Apa benda pun. Hang tahu mana kata tu lembu? Aku tahulah lembu. Hang kenal dah lembu? Kenal. Cerita tengok sifat lembu. Kepala duduk depan, ekor duduk belakang, kaki 4, badan besar, makan rumput tepi jalan. Contohnya lah. Oh, hang kenal. Maknanya hang kenal. Kecil daripada lembu, kaki 4 juga, kepala depan, ekor belakang, siap ada janggut lagi. Apa dia? Ambil. Macam lembu juga, kaki 4 tapi dia besar lagi, siap ada belalai, ada gading. Pada tu nampak, bila kita kenal sifat tu, mana kita kenal lah benda tu. Ni dia cerita kan, kecil, kaki 4, ada kuku, ada misai. Apa dia tu? Kucing. Dia pergi kata apa? Dia pergi kata dia kata apa? Burung contohnya, burung ke ayam ke. Mana ada ayam dan misai kan. Jadi siapa tu rumah pun, rumah teres tak sama sifat dia dengan rumah banglo, tak sama sifat dengan rumah pangsapuri, tak sama sifat rumah dengan rumah apa lagi, kondominium ke apakah, tak sama. Macam tu juga Allah Subhanahu wa taala, nak kenalnya mestilah kenal melalui sifat-sifatnya. Kita dah bincang dah sebelum ni wujud. Ada orang kata samalah ustaz. Sama sebab apa pula? Allah wujud, kita pun wujud. Sama hanya pada bahasa saja, pada lafzi, bukan pada hakiki. Bukan pada hakiki. Hakikat yang sebenar, kebenaran yang sebenarnya macam mana? Wujud Allah, wujud yang hakiki. Maksudnya wujud yang tak kena jadi, wujud dengan caranya sendiri. Macam kita ni wujud kena jadi, yang ni dijadikan. Kalau Tuhan tak bagi jadi, tak wujud kita. Tidak. Baik, begitu maksudnya. Kita dah bincang dah qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Kali ni kita masuk qiyamuhu ta'ala binafsih. Arti qiyamuhu ta'ala binafsih, apa dia? Ada Allah Ta'ala sendiri-sendirinya. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih ni artinya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu arti dia. Tapi sini Tok Syekh kita pada dia terjemah dengan makna siap-siap. Dia kata apa? Qiyamuhu tu bukan berdirinya Allah Ta'ala. Dia kata adanya Allah Ta'ala sendiri-sendirinya. Nak faham lagi, sekali dia akan hurai lagi ni. Apa maksud? Tiada bertenggak. Ada setengah guru baca bertenggak, ada setengah guru baca bertangkup, ada setengah guru baca bertenggek. Buhlah ke mana pun. Ni untung kita mengaji banyak guru tuan. Kita main mengaji dengan bapa ni, dia kata bertenggak. Tak apa bertenggak, tak apa nak faham. Tapi nak tanya tak apa ni, bapa cengih. Mari tak lama dah 3 tahun ngaji lah kita ni, untuk guru lain pula. Bertangkup, nak faham sikit lah. Dia bertangkup mana, dia menumpang. Dia ni bukan sendiri, dia menumpang hak lain. Mari tak lama tu tengok Tok Guru Hurai bertenggek, lagi faham lagi, bertenggek menumpang. Bertenggak tak faham. Jadi tiada bertenggak, tiada bertangkup, tiada bertenggek pada sesuatu. Macam mana? Seperti sifat-sifat dan warna-warna. Pasal apa dia bagi contoh sifat-sifat dan warna-warna? Sifat-sifat
Dan warna-warna ni dia menumpang pada benda. Dia bertenggek pada benda. Boleh tak hitam ni tak mau duduk kat mikrofon ni? Putih tak mau duduk kat kertas? Boleh dia duduk asing? Pergi kedai, minta manis sekilo, gula saya tak mau, saya nak manis. Boleh? Nak masin sekilo, boleh. Nak pedas, cabai saya tak mau, saya nak pedas ya. Hak kita nak pakai pedas tu kan? Ha? Hak kita nak rasa tu, cabai ke pedas? Pedas. Makan cabai tak pedas buat apa? Kan? Kita pergi ke belah negara Arab makan cabai tokak keruk-keruk lah ni, cabai dia pun pedas tu ni. Dulu saya ingat pergi 10 tahun dulu, 12 tahun dulu ni, tokak cabai tak pedas. Lah ni depa pandai makan pedas, depa nak cabai yang pedas. Kita tokak cabai tujuan nak pedas. Tiba-tiba tak pedas. Oh, tak jadi. Tujuan kita letak garam supaya nak rasa sedap masin tu. Tiba-tiba tak masin. Tak jadi. Maka yang kita nak masin bukan nak garam tidak. Yang kita nak pedas bukan nak cabai kan. Mainlah rupa lagu mana pun, yang penting kita nak pedas. Tapi bolehkah kita nak pedas saja? Tak boleh, sebab pedas tu sifat dia mesti tumpang dekat benda. Benda ataupun diri itu namanya cabai. Ataupun maklum cakap cili. Bolehlah kau nak pun cili kah, cabai kah, pepper kah. Yang penting benda. Jadi faham bagi Allah Ta'ala ni dia bukan macam sifat nak kena tumpang kat benda lain. Dia adalah diri dia sendiri, entiti dia sendiri. Tapi bukanlah entiti diri dia macam biji cabai tu, berjirim, berarak. Tanpa pula dah jirim arak ni. Ingat lagi tak? Saya selang sebulan je. Betul Ustaz Akmal? Kita tak main bulan 6 je kan? Bulan 6 kan? Bulan 6 main kan? Bulan 7 je tak main. Selang sebulan je. Confirm lepas ni Ustaz Akmal kena jual kismis. Contoh kismis makan Kismis makan. Ambil sehari 7 biji, 14 biji, 21 biji bagilah. Kita hak tua-tua ni, bukan saya kata tuan-tuan saya kata kita. Sama-sama. Kita hak tua-tua ni elok 21 biji sehari. Tidak tak kunci motor 4 lain, cari 4 lain. Bukan duk marah dengan maklum. Tu dalam poket tu apa dia? Oh ya. Cari rupiah merata ni. Tu atas kepala balik. Kena makan kismis 21 biji. Jadi tujuan makan kismis untuk kuat ingatan supaya pelajaran kita ni kita hadam sungguh-sungguh. Kismis juga. Apa dia jirim, apa dia arak? Berjirim, berarak. Jirim sesuatu yang mengambil tempat ataupun ruang ataupun lapang ataupun space. Itu jirim. Jirim ada apa jenis? 2. Apa dia? Jisim dan jauhar. Apa beza jisim dengan jauhar? Jirim yang jisim macam mana? Jirim yang jauhar macam mana? Jirim yang jisim, jirim yang besar. Besar tu setakat mana? Selagi mana kita boleh belah, boleh kerak, boleh kikih, boleh cincang, boleh apa. Sampai tahap kecil-kecil tak boleh nak cincang lah, tak boleh nak kikih lah. Maka ketika itu tak lagi dipanggil jirim yang jisim, tapi dipanggil jirim yang jauhar. Kan payah mana malah noh. Kan payah mana. Asal macam menongeh bulan lagi payah noh. Nak kena ada bunga lawang apa buah kerah semua. Jenuh tak ada nak ingat. Hak ni senang je. Jirim ada 2, jirim yang jisim dengan jirim yang jauhar. Tuan guru kita, pengetua Ustaz Jafri pesan, dia kata Ustaz, ngajak orang tua kena ulang banyak kali sikit. Aku lupa dia pun tahu mak-mak dia macam mana. Baik, jumpa dekat Mekah. Saya jumpa dekat Mekah, nampak duduk mendengar takhusi. Saya lalu balik mentak dengan bini. Lalu nampak macam kenal orang tua ni, dia. Tapi segak orang dekat Mina ni, muka serabai, dia segak. Kemas sungguh untuk guru kita noh. Pergi di mana pun segak noh. Handsome. Jek bila aku boleh duit raya apa kan? Tak boleh boleh salam je. Tu. Alhamdulillah. Baik, jadi kena ulang. Kaedah Arab, kaedah pepatah Arab kata idza takarrara tahaqqaqa. Apabila diulang-ulang semakin kejap. Ulang-ulang makin kejap. Ni hari ni baru nak cari kitab. Kitab apa ustaz tu baca? Ustaz Ikmal umur malam esok ada kuliah duha, patut hari Senin ni kita tunda pergi hari Rabu. Kelas mana? Kelas Ustaz Azhar.
Kita apa ustaz dah? Baru duk tanya kita. Macam mana nak ingat? Hai. Ustaz tahu mana ustaz betul wali. Ada semua lagu tu lah tuan-tuan. Kata apa semua lagu tu lah. Jadi kita kena ada kesungguhan. Wajtihadin insya-Allah. Tengok balik. Dan warna-warna. Bolehkah putih ni nak duk asing dengan kertas? Tak boleh, dia kena tumpang kat kertas. Jadi Tuhan bukan macam tu lah. Tuhan dia ada entiti dia sendiri, dia ada diri. Itu masuk qiyamuhu binafsih. Tuan-tuan, bila kita ngaji sifat-sifat ni, kita akan lihat satu demi satu firqah ataupun kumpulan terpelanting daripada kebenaran. Ni kita duduk jalan yang benar ni. Kita cuba tengok. Mula-mula kita ngaji sifat apa? Wujud. Bila kita ngaji sifat wujud, kumpulan yang pertama terpelanting kumpulan apa? Dipanggil apa? Agnostik apa? Etis. Etis dan satu lagi agnostik apakah? Tanya orang bahasa apa tahu lah. Etis lah yang paling kita sebut. Etis ni dia tak percaya kewujudan Tuhan. Alasannya sebab tak nampak. Kita nampak. Kita nampak tak Tuhan? Nampak. Kita nampak Tuhan, tapi bukan dengan mata kasar, dengan mata hati. Mana ni alam ni? Mana boleh rumah ada tapi tak ada tukang? Mana boleh alam ada tapi tidak ada yang membuatnya? Siapa yang buat alam ni? Tukangnya yang bernama Allah. Tu. Mana bila kita bincang sifat wujud, golongan etis dah terpelanting keluar. Bila kita bincang sifat qidam, satu lagi golongan pula terpelanting keluar. Mana golongan yang mempercayai teori Big Bang. Qidam bermakna sedia. Qidam artinya sedia, maknanya tiada mula, tak ada permulaan, no starting, tak ada date of birth, kan? Tarikh lahir, tarikh mula dikilangkan, macam tarikh mula dibuat, tak ada. Satu golongan yang mereka percaya teori Big Bang, satu bermakna semua benda yang wujud ni bermula dengan satu titik, dah terkeluar dah daripada kebenaran. Kita ngaji pula Baqa'. Bila ngaji Baqa', sebahagian daripada kumpulan yang kita sebut tadi, dan ada kumpulan baru juga yang mereka percaya bila berlakunya kiamat semua hancur, termasuklah Allah, termasuklah Tuhan hancur. Dah terkeluar daripada kumpulan ni. Sebab apa? Sebab kita percaya i'tiqad Allah Ta'ala tu baqa', kekal, takkan binasa, takkan rosak, takkan mati. Kalau Allah Ta'ala tu akan mati, mana ada yang mematikan Allah. Ada yang mematikan macam kita mati. Bukan kita mati sendiri. Ada yang mematikan kita. Kalau Tuhan tak bagi mati, tak mati kita. Han tembak api peluru 50 biji pun, Tuhan kata tak mati, tak mati. Tuhan kata tak mati, tak mati. Ni accident habis, remuk kelas habis. Habis apa? Bukan sekat tak mati, cedera pun tak. Sebab Allah Ta'ala kata lagu tu. Kalau Allah mati, mana ada yang mematikan Allah. Kalau ada yang mematikan Allah, ada juga yang menghidupkan Allah. Kok mana pula dah lari konsep dah. Kita dah bincang dah sebelum. Tuhan bukan ada yang menghidupkan dia, bukan ada yang mematikan dia. Dia sendiri. Dia maha hidup, takkan mati. Dia bukan macam kita, kena hidup, kena mati. Dulu tak ada, lepas tu hidup, lepas tu mati, lepas tu nanti hidup balik ke akhirat. Tu kita. Ni. Lepas tu bila mengaji mukhalafatul hawadis ni, hak atas tu, keempat tu. Satu lagi kelompok keluar. Kelompok mana? Kelompok musyabbihah, kelompok mujassimah, ataupun hari ini dipanggil sebagai Wahabi, kan? Ataupun bukan Salafi. Salah ni golongan yang betul. Ni mutasallif, dia mengaku dia salah, tapi dia tak ikut pun akidah salah. Dia i'tiqad Tuhan ada tempat, tempatnya di Arash. Naik terbaru pula ni. Baru pula jadi debat sikit sehari dua ni, saya tak dan tengok pun, tapi tengok ada buat keluar. Dia bawa keluar lah Keratan memang video sendirilah. Disebut siapa yang naik atas bukit lagi dekat dengan Allah. Dia cuba menggambarkan Allah Ta'ala tu di langit, lagi tinggi kita naik, lagi dekat dengan Allah. Mana juruterbang kapal terbang lagi dekat. Sebab apa? Dia cuba membayangkan Allah Ta'ala tu ada tempatnya di atas. Kita yang akidah kita, Tuhan tak semua macam kita. Kita macam mana? Kena ada kedudukan. Kan Ustaz Kemati pun, Assalamualaikum Ustaz Zahar. Ya. Ustaz kuliah kita pagi ni. Ya. Ustaz ada di mana dah tu? Saya tak berada di mana-mana. Kalau saya jawab begitu kat Ustaz Kemati kata, Ustaz letih ni. Ustaz rehat dulu lah Ustaz. Ustaz tak payah main lah. Antara dua, sama ada Ustaz letih ataupun mabuk ketong. Main lah. Ustaz balik rehat dulu lah. Sebab mesti ada tempat. Makhluk terikat dengan tempat. Sama ada saya dah keluar rumah dah ni, daripada Pondok Sungai Karangan, saya dah tengah jalan ni dekat sampai dengan Penat Baru dah, saya nak sampai dah dekat Kedah. Mesti ada tempat. Allah Ta'ala bukan macam kita. Sikit pun tak ada persamaan.
Tuhan tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk depan, tak duduk belakang, tak duduk kiri, tak duduk kanan, tak duduk tengah, tak duduk tepi, tak duduk luar, tak duduk dalam. Habis tu lagu mana? Tak ada lagu. Macam mana? Tak ada macam. Tu kita tanzih sungguh. Tuhan tak putih, tak hitam, tak cerah, tak gelap, tak terang, tak malam, tak besar, tak kecil, tak panjang, tak pendek, tak tinggi, tak rendah, tak bulat, tak petak. Habis tu lagu mana? Tak ada lagu. Macam mana? Tak ada macam. Tu tanzih. Tanzih makna bersih sungguh. Tak ada langsung Tuhan ni dia macam ni, Tuhan dia macam ni, dah. Atas dah, bawah dah. Habis tu Nabi naik ke langit, Nabi nampak Allah. Nabi yang di langit bukan Allah. Nak nampak benda tu, bila kita nampak benda tu, bukan dalil kata benda tu kat tempat yang kita ada. Kan? Tuan-tuan mungkin selalu juga dengan tuan guru kita buat pengajian online. Baru tadi nampak Ustaz Jeffrey. Ustaz Jeffrey nampak segak duduk di Mekah tu. Nampak tembun makan lalu pun. Kan? Abang kawan kita. Tadi nampak Ustaz Jeffrey. Mohon Ustaz Jeffrey duduk Mekah tu. Macam mana boleh nampak? Boleh nampak. Yang kita nampak tak semesti depan kita. Duduk di Kedah nampak bulan. Duduk di KL pun nampak bulan. Adakah bulan di Kedah? Kan di KL tak. Kita yang di Kedah. Nabi yang di langit, dia nampak Allah. Nabi Musa yang di Jabal Tursina, dia bercakap dengan Allah. Bukan Allah di Jabal Tursina. Tu. Jelas malah no? Faham tak kat situ? Jadi golongan tadi ni, iktiqad Tuhan ada tangan, ada kaki, dah terkeluar pada perbincangan sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Ni bincang pula yang ni. Adanya Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Tiada bertenggak, tiada bertenggek pada sesuatu seperti sifat-sifat dan warna-warna. Dan bukanlah adanya Allah kena jadi. Ni huraian lah ni. Nak hurai apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang pertama, dia bukan jenis sifat, kena tumpang hak lain. Dia ada diri dia sendiri. Tapi dirinya bukanlah macam kita ni berjirim berarak ni. Ya. Kemudian bukanlah adanya Allah Ta'ala kena jadi. Allah Ta'ala bukanlah dijadikan. Sebab apa? Sebab dia bukan baru jadi. Dia tak pernah ada permulaan. Kalau tak pernah ada permulaan, bolehkah kita kata siapa yang jadikan Allah? Dah dia tak pernah jadi. Tuhan tak pernah jadi. Pasal apa Tuhan tak pernah jadi? Sebab dia bukan dijadikan. Dia memang dah ada lah. Tak ada permulaan. Kalau meja disuruhlah, meja ni mesti ada yang menjadikan dia, yang membuat dia, yang menukangkan dia ni. Mesti ada. Allah tak. Habis. Mustahil lawannya. Hak ni yang bincang apa? Mubtada muakhar, mubtada muakhar, khabar muqaddam. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Lawannya mustahil. Mustahil lawan yakni lawan kepada qiyamuhu binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri atau adanya Allah Ta'ala sendiri-sendiri ni lawan dia. Lawan ni mustahil. Lawan ni apa? Iaitu adanya Allah Ta'ala bertenggak, bertenggek, bertangkuk pada yang lain. Itu mustahil. Apa maksud mustahil maklum? Sesuatu yang akal kita tak boleh terima. Ma la yatasawwaru fi aqli wujuduhu. No? Ma la yatasawwaru fil aqli wujud. Benda yang tak tergambar pada akal adanya. Baik. Akal kita tak boleh bayang kalau kata benda tu ada atau benda tu berlaku. Mana boleh Allah Ta'ala ni bertenggak, bertenggek, menumpang hak lain? Tak boleh. Dan adanya Allah kena jadi. Hak ni lawan, hak ni mustahil lah. Hak ni kita nak tolak. Kenapa? Kerana jikalau bertenggak, bertenggek, bertangkuk, nescaya adalah ia Allah sifat. Kalau pasien duk menumpang ni sifat lah. Pedas, dia kena tumpang tak? Masin, tumpang tak? Tumpang dekat gula. Tumpang kat gula no. Tumpang kat garam. Pedas tumpang dekat cabai. Lada, dia pasien kena tumpang. Jadi kalau Allah Ta'ala tu pasien sifat, dia kena tumpang. Maka luputlah makna ketuhanan. Bila pasien-pasien kena tumpang ni, kalau lah pasien kena tumpang, tak ada lah makna ketuhanan. Hilanglah jawatan sebagai Tuhan. Hilanglah makna Tuhan tu. Sebab apa? Tuhan bukan pasien kena tumpang. Nah,
Dan jikalau kena jadi, nescaya baharu adanya Allah. Kalaulah Allah Ta'ala tu passion kena jadi, maknanya Allah Ta'ala tu baharu. Apa maksud baharu dalam ilmu tauhid? Ada permulaan. Sesuatu yang ada permulaan dipanggil baharu. Ada berapa panggilan yang merujuk kepada makhluk? Ingat tak? Paling kurang ada 4 panggilan, no? Apa dia? Adakala makhluk dipanggil makhluk lah yang diciptakan. Adakala makhluk dipanggil alam, yakni ma siwallah, selain Allah. Matahari alam, TV ni alam, mikrofon ni alam, kita ni alam. Adakala makhluk dipanggil mungkin. Pasal apa mungkin? Mungkin ada, mungkin tiada. Mungkin sakit, mungkin sihat. Mungkin kaya, mungkin miskin. B3 satu lagi. Adakala makhluk dipanggil hudus ataupun hadis, bahasa Melayunya baharu. Apa maksud baharu? Ada permulaan tu. Kalau jadi ulang kaji sambil duduk baca tepung nak baca Jawa tu, kan tanya kawan. Ada berapa panggilan kepada makhluk? Aku nak tanya hang ni. Buah ingat aku tak artis sangat. Dia pun jawab lagu tu. Disebut hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu dengan muzakarah. Kaji dia ulang kaji, muzakarah, murajaah. Ni jumpa dia tanya pinggan mangkuk. Pinggan hamli tu cak apa kat Langkawi, cucuku nak pergi ni, aku nak pesan kat dia. Kalau pinggan mangkuk lagi. Sampai ketua dah pun. Tuan tu, tak maaf lah. Orang baling dia kasar sikit. Dan kedua-duanya itu mustahil. Mana kedua-duanya? Allah Ta'ala passion sifat, kena tumpang dekat benda pun tak betul, mustahil. Allah Ta'ala tu baharu, dijadi baharu, yakni ada permulaan, yakni dijadikan oleh yang lain, pun mustahil, tak betul. Tak betul. Pasal apa tak betul? Dah dijawab pada perbincangan yang lalu. Kalau Allah Ta'ala ni ada permulaan, tak bolehlah jadi Tuhan. Sebab kita dah bincang qidam. Qidam ni makna tiada permulaan. Kalau Allah Ta'ala ni passion ada permulaan, apa bukti Allah Ta'ala tak ada permulaan? Ialah kalau Allah Ta'ala ni ada permulaan, Tuhan tak dapat lari daripada dua keadaan. Apa dia? Daur dan tasasul. Daur dan tasasul. Ingat lagi tak maklum daur tasasul? Tak ingat dah, no? Daur ni apa dia? Kita panggil daurah tu, daurah kitab bulatan, hidup keliling untuk guru. Daur ni maknanya dia rantaian ni apa, bulatan, aku buat hang buat aku. Macam mana hang nak buat aku pun tak buat hang lagi. Macam mana hang nak buat aku pun tak buat hang lagi. Macam mana aku nak buat hang pun tak buat aku lagi. Sudah. Boleh ke lagu tu? Tak boleh. Kalau lagu tu tak wujudlah Tuhan. Mana boleh tak wujud, sedangkan Tuhan dah wujud dah, alam ni dah ada dah. Kalau gitu Tuhan mesti wujud dengan cara yang pertama tadi, aku buat hang buat aku. Tak boleh. Ataupun yang kedua kita nak kata juga Tuhan ni kena buat juga, Tuhan ni ada juga permulaan. Okey, siapa yang memulakan dia? Tuhan nak sebelumnya. Habis Tuhan sebelumnya, siapa yang mulakan dia pula? Tuhan sebelumnya. Dah kita nak kata Tuhan tu ada permulaan, siapa yang mula Tuhan sebelumnya pula? Tuhan sebelumnya. Lah kali sampai ke bila? Kan? Takkan tak ada ujung. Tak betul juga. Habis kalau lagu tu Tuhan ada mula tak? Tak ada mula. Maha suci Tuhan daripada permulaan. Sebagaimana disebut dalam Quran, begitulah hakikat bila kita berfikir pun begitu. Habis. Jadi semua tu sebenarnya sifat 20 ni dia saling terkait. Pasal tu bila kita bincang qiyamu ta'ala binafsi, tiba-tiba masuk qidam. Pasal apa? Ni. Nampak? Kita bincang sifat qiyamu ta'ala binafsi, tiba-tiba dia sebut Allah Ta'ala ni berdiri dengan sendiri, adanya dengan sendiri, dengan maksud tanpa dijadikan. Teringat balik yang sifat kita bincang dulu, memang Tuhan tak dijadikan sebab Tuhan tak ada permulaan. Itu maksud dia. Okey, habis. Ada soalan setakat lah ni? Ya. Yang tu soalan yang tak ada kena mengena dengan perbincangan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, tapi kena dengan apa yang kita sebut juga tadi ni, berkenaan dengan Tuhan tak berada di mana-mana. Makcik tanya macam mana kita nak kata Tuhan ni ada di mana-mana. Jadi dua huraian lah tuan-tuan tengok cakap-cakap. Kalau bincang bab akidah, Ustaz tu guru tak sebut lagu tu. Akidah ni Tuhan mana ada mana? Mana ada mana bagi Allah? Tak ada mana bagi Allah.
Atas dak, depan dak, kiri dak, kanan dak, luar dak, dalam hati dak, luar hati. Tuhan bukan duk mana-mana. Itu dengan maksud zat Tuhan. Habis tu setengah guru bila kita mengaji tasawuf, guru tasawuf buat sebut lagu lain pula. Dia kata Allah ni berada di mana-mana. Kok mana? Lain padang, lain lalang. No, lain lubuk, lain ikan. Pergi duduk menjala ikan, kot lek cari ikan sebarau tak jumpa. Mana? Jadi guru tasawuf dia masuk tasawuf. Tasawuf macam mana? Allah Taala berada di mana-mana, bukan maksud seperti mana tauhid ni zat Tuhan berada di mana-mana dah. Habis tu ingatan kita kepada Allah tu di mana-mana. Satu. Yang kedua, kekuasaan Allah itulah yang di mana-mana saja, semua ada kekuasaan Allah. Ni pun Allah, semua Allah belaka. Itu yang kita kata kita nampak Allah dengan mata hati tadi ni. Kalau mata zahir tak nampak. Jadi Allah Taala ada di mana-mana, hatta dalam jamban pun ada Allah. Pasal apa pula kata lagu tu? Hang berak tu dengan kuasa siapa? Kalau Tuhan tak bagi berak, mau tak kebiru muka. Kan? Bila suatu bila kita boleh minta maaf lah, kasar sikit dah. Tapi bila kita boleh buayak, boleh berak semua, keluar tu alhamdulillahillazi at'amana alhamdulillahillazi azhaba anni alhamma wal hazan. Segala puji-pujian bagi Allah kerana bawa pi daripada aku ni, hilangkan daripada aku ni geluh gesah, gundah gulana, susah sedih. Pasal apa? Kalau tak boleh berak tuan, jangan kata seminggu 2 hari boleh macam. 2 hari tak boleh berak boleh macam, tiba-tiba boleh berak alhamdulillah allazi azhaba anni alhamma wal hazan tu. Pasal apa? Kuasa Allah. Dan yang kedua, ingatan kita kepada Allah. Kita dalam jamban pun duk ingat pada Allah, duk berzikir, cuma tak boleh dengan mulut, dengan hati. Kan? Subhanallah, tolonglah ya Allah. 2 hari tak boleh berak tu, 2 hari tak boleh banyak, tolonglah ya Allah tu, duk doa. Mana ingatan kita kepada Allah. Baik, habis nah. Jadi dua jawapan yang berbeza lah. Tengok huraian tu kat mana. Kalau tauhid, dia takkan kata Allah Taala berada di mana-mana. Betul? Sebab dengan maksud zat. Diri Tuhan tak ada mana. Atas tak, bawah tak, depan tak, belakang tak, kiri tak, kanan tak. Tapi kalau kekuasaan Allah memang meliputi, tak ada satu pun terpisah daripada kuasa Allah. Satu. Yang kedua, ingatan kita kepada Allah, duduk di mana pun kita kena ingat Allah. Itu maksudnya. Itu maksud Allah berada di mana-mana. Baik. Habis. Pasal ni ada soalan? Tak ada no. Itu seronok mengajar tauhid ni. Dia jarang orang tanya. Okey, terus. Keenam wahdaniyah. Boleh sikit lagi nah. InsyaAllah. Lihat tu boleh faham dah. Boleh faham apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih jadi. Jangan faham banyak-banyak sangat. Faham zakat tu jadi. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksudnya ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Dengan maksud apa? Dia bukan sifat kena tumpang benda lain. Sebab apa? Sebab dia ada diri dia sendiri. Pertama. Yang kedua, dia ni ada tanpa dijadikan. Selesai. Boleh faham tu? Balik huraian kat cucu. Cu dengar ni. Kami dulu kata di pondok terus suruh huraian kat pelita dengan slipper. Pelita mu faham aku cerita ni pelita? Orang cerita duk angguk faham ke tak pelita? Saya duk mengepek kat pelita ayam lah. Ayam Gosling, cerita pelita Gosling. Habis keenam wahdaniyah. Erti wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada zatnya. Esa. Ada setengah guru baca esa, setengah guru baca esa, setengah guru baca asa. Bolehlah kau apa? Bagi bunyi, bagi faham sudah. Nah, artinya esa Allah Ta'ala pada zatnya. Apa maksud esa? Tulis waktu tunggal. Tunggal. Esa Allah Ta'ala pada zatnya dan sifatnya. Sifatnya yang ada. Esa Allah Ta'ala pada zatnya dan sifat-sifatnya yang ada dan perbuatan-perbuatannya. Tiga-tiga ni esa lah. Sifatnya pun esa. Ustaz pasal apa kata sifatnya esa? Pasal apa kata sifat dia tunggal? Kan kita mengaji ada 20. Bukan maksud lagu tu. Tunggal sifat ni maksudnya tak ada orang lain yang sama sifat dengan dia. Satu. Yang kedua, sifat yang duduk kat dia tu bukan berpecah-pecah macam kita ni pecah-pecah. Kita ambil contoh tengok macam mana. Qudrah. Qudrah ni apa tu qudrah? Kalau manusia panggil apa? Panggil apa? Tenaga. Tenaga. Kalau belah Bali panggil ring. Ring. Kedrat. Macam duduk di kulit ni kena cakap hulu.
Boleh naik pakai kolesterol, jangan cakap hilir ayak. Kami balik ok tebang sekalian jejak mapuh ngoh muni. Mu nak pergi mana dia, aku nak pergi Jambang, bau aku nak ikut ketik, duk sekalian ikut kenama muni nak pergi Piyau, nak pergi dah ni buat apa bergadung, faham tak? Tak faham dah no. Ring. Riang. Orang hilak kata riang. Orang Hulu panggil ring. Daripada mana? Kudratun. Jadi kudrat. Aku membangunkan keluargaku dengan kudrat 4 kerat. Contohnya kan. Apa maksud 4 kerat? Saya kena faham 4 kerat. Kaki. Ni tangan 2, kaki 2 bagi 4 kerat. Sajalah duk kempen Ustaz Kemal. Kawan duk glamour dah lah ni. Baik. Lepas ni boleh buat lakonan. Lakonan hulu pula ni. Mu nak pergi mana dah. Baik, jadi kudrat panggil riang. Seronok bila klik kapung boleh cakap bahasa kita. Puah. Mari dulu ada rakaman TV Hijrah, mari dulu lah. Abu jenuh kontrol. Sampai tergeliat lidah. Saya ngajar fiqh, kitab di tasbih ngajar. Baik tuan-tuan, kita akan membicarakan tentang rukuk ambu. Dengar geli-gelemar. Mari pula buat apa tu, dah makan ke? Baik. Sambillah abah-abah hilang ngantuk no. Ngantuk. Mengajar pondok tak ngajar lagu ni. Kalau ngajar dengan budak-budak lah, cengih. Ni orang tua tak boleh buat betul-lah. Dia kena sokona sikit, masuk balik itu. Lagi lari. Baik. Kan lari apa badan duduk sini, otak tempat lain lagi. Mengantuk. Jadi esa. Apa maksud esa tu? Tulis lagi. Esa pada Tunggal Allah Ta'ala pada zatnya dan sifat-sifatnya. Saat ni kita nak uraikan pasal kudrat. Cuba tengok kudrat kita, riang kita. Riang, kudrat. Asal kudrat pun tak betul, asal kudrah. Panggil kudrat. Kudrat, riang. Jadi riang. Riang, mai ring jadi riang tu. Oi, jom kita pergi kenuri rumah Pak Long Bahrong. Aku tak ada ring, mugi seorang. Aku tak ada riang lah hari ni. Papa demam ni riang tak pernah ada no, gitu. Mana tak ada kudrat, tak ada. Tapi bahasa buku bagi tenaga. Betul kan? Jadi tak ada. Jadi tenaga kita cuba tengok. Tenaga tangan sama tak dengan tenaga kaki? Tak sama. Tenaga tangan boleh megang, boleh angkat. Tenaga kaki boleh pegang, tak boleh. Dia jalan, dia pijak, tu tenaga kaki. Sepak. Cengih Pak Long ni. Tenaga tangan boleh sepak. Tak boleh, habis dia apa? Dia penampak. Penumbuk je sepak. Sepak dengan sepak tu. Dia juga dapat ilmu baru kat tu. Nampak kan? Lempang lagi, lempiang lagi tu. Lempiang makanan kan? Saya pergi rumah kawan saya orang Ustaz. Tok dia. Makan dengan lempiang tu, dia tak tahu apa. Lempiang, nama lempiang. Lempeng. Baik. Lepas tu bawa ada seorang lagi nak bawa orang Perlis. Orang Perlis pipak dia orang Langkawi campur dua-dua. Bahasa dia pun tak tahu. Saya pergi buat pizza tepeng. Dia tengok uliang. Dia pun uliang. Bahasa macam-macam. Tu yang makan pulut atas pelenggiang tu. Tak apalah. Jangan seronok kan malu tengok balik ni. Jadi dia kata apa? Asa Allah Ta'ala pada zatnya dan sifat-sifatnya. Lagu tu. Jadi kudrat kita ni tangan lain, kaki lain. Tuhan tak. Dengan kudrah itulah dia menjadikan alam ini. Kudrah yang sama. Dengan kudrah yang samalah dia menghidupkan sesuatu, mematikan sesuatu, menjadikan kiamat, mengekalkan syurga neraka. Segala-galanya dengan kudrah tu. Jadi sama tak kudrah Tuhan dengan kudrah kita? Tak sama. Satu. Yang kedua, yang pertama kudrah Tuhan tak sama dengan kita, dengan maksud kata kudrah Tuhan bukan berbeza-beza. Kita berbeza-beza, tangan lain, tengkok lain pula. Tengkok kudrah dia apa? Untuk pusing orang panggil. Tu dia pusing. Dia ada tangan kaki lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kudrah Tuhan tak sama dengan kudrah yang lain. Kenapa? Kudrah kita ada limit. 1 kilo boleh angkat, 10 kilo boleh angkat, 1 kilo mungkin boleh angkat, 1000 tak boleh lah. Tuhan tidak ada limit. Kudrah kita ada permulaan. Dulu tak ada kudrah, tak ada rank. Dulu menerak gitulah, kecing ke berak semua, mak tanya basuh habis. Lama sikit boleh musim badan lah. Tu orang tentara tanya, nak hang boleh apa dah? Boleh musim lagi.
tanya tanpa boleh musing dulu masa anak sulung tak apa nak erti. Orang tua tanya anak boleh musing ni. Musing pak. Rupanya anak lama-lama dia pandai musing badan. Beralih. Apa panggil beralih kan? Beralih. Musing beralih. Nak. Lepas tu anak boleh apa dah? Menerak, mula angkat punggung. Pas angkat punggung menerak. Maklum lupa lama tak ada anak kan. Menerak dulu angkat punggung. Oh menerak dulu sungguh saya silap. Saya silap. Buang angkat punggung tu, pas angkat punggung baru mangkak. Silap. Duk faham menerak ni mangkak. Kena kita juga. Malu kata pun jangan buat main. Aku nak 14 tau. Baik. Jadi Esa Allah Ta'ala ni mana ketunggalan Allah Ta'ala pada zatnya. Zatnya tunggal. Saya kita akan hurai. Ada dua maksud. Dan sifat-sifatnya yang ada pun tunggal. Pun ada dua maksud. Ini pun kita dah hurai dah tak saat ni. Kita akan rikit dulu. Akan ulang balik. Dan perbuatan-perbuatannya pun tunggal. Macam mana pula perbuatan Tuhan tunggal? Jangan risau. Lagi kita akan ulang. Jangan ke mana-mana. Ya. Iaitu tunggalnya pada segala perkara itu. Mana perkara mana yang tunggal tu maklum? Zat, sifat, perbuatan. Dan makna, dia nak hurai dia. Tengok elok. Dan makna esa pada zatnya itu bahawasanya tiada dapat dibahagikan zatnya sekali-kali. Ni yang pertama. Kalau kita boleh buat satu carta ataupun ni, kita katakan tuan-tuan boleh buat sendiri. Saya bagi gambaran. Yang pertama tu tulis zat, sifat, af'al ataupun perbuatan. Bahasa Arab af'al lah. Ni pecah dua. Ni pecah dua. Ni satu boleh, pecah dua boleh. Okay, yang ni dua. Dua ni apa nak? Yang pertama zat dia tu dia panggil kam muttasil pada zat, kan mumfasil pada zat. Mumfasil muttasil tak apa kita sebut bahasa Melayu tu lah. No? Maknanya Tuhan ini yang tak berbilang-bilang pada yang berhubung, yang bercantum. Maknanya diri dia sendiri. Diri dia sendiri ni bukanlah cantuman daripada beberapa elemen. Macam kita ni ya, darah, daging, kulit, isi, tulang, urat, cantum-cantum cepuk jadi diri kita. Tuhan bukan macam tu. Tu panggil tunggal. Yang kedua, munfasil. Mana tak ada diri yang lain, entiti yang lain yang sama dengan Allah. Faham belum? Berat juga ni. Berat juga. Tapi tak apa. Sonok orang ngaji, siapa ngaji tauhid, otak dah jalan. Yang pertama, diri dia sendiri bukanlah berbahagi-bahagi. Macam kita ni bahagi-bahagi ni. Kan? Daging, kulit, darah, isi, campur, pun jadilah diri kita. Ni pun sama. Campur besi tu besi ni, campur atuh ni antur ni wayar pun jadi mikrofon. Meja dia pun sama. Dia pada kalau kita kata ni sebuah habuk kayu kan, habuk jadi kayu. Kan? Jadi kayu. Contohlah kalau kita katalah, kan? Ni. Semua lagu tu lah. Ni bangunan campur besi, simen, pasiak. Ni hak besarlah. Hak besar sikit. Besi, pasiak, bata, habis jadi bangunan. Tuhan bukan macam tu. Pasal Tuhan tak macam tu. Dah tak macam kita. Habis tu macam mana Tuhan? Tak tahu. Tak ada macam. Lagu mana tak ada lagu. Tu kita cara kita mengerti. Tu. Yang kedua, dipanggil munfasil. Tak ada entiti yang lain, diri yang lain yang sama dengan diri Tuhan. Tak ada. Ini dalam masalah zat. No? Masalah zat, no? Macam kita tak tengok diri kita sudah cantuman. Yang kedua, diri kita sama macam orang lain. Saya sama macam Pak Long, sama macam Pak Long, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Tak? Habis. Dan tiada ada Tuhan lain daripadanya. Ini kita dah ceritakan tadi. Yang pertama, dirinya bukan dibahagi-bahagikan. Daripada beberapa elemen macam kita ni. Yang kedua, tak ada yang lain, tiada ada Tuhan lain daripadanya yang sama. Kan? Sama. Kau tengok Tuhan orang kapiak. Tok Kong kan, Tok Pekong kan. Ni buat pada simen, ni buat pada simen, sama Dan makna asah. Okey, selesai dah zat. Zat selesai dah. Zat tu apa maklum zat? Apa maksud zat? Zat besi. Zat tu dirilah. Diri dipanggil zat, entity. No, habis.
Dan makna esa pada sifat-sifatnya. Ni nak hurai macam mana pula yang dikatakan tunggal pada sifat-sifat. Mudah malah, mudah insya-Allah. Bahawasanya tiada berbilang satu-satu bagi dia, tiada berbilang satu-satu la sawab daripada tu kita boleh bulat tu. Tiada berbilang satu-satu bagi sifat-sifatnya. Ada setengah guru dia bulatkan daripada. Dia tak baca. Dia baca bagi sifat-sifatnya. Ada setengah guru baca juga. Dia kata satu-satu bagi daripada sifat, boleh kat lah. Tapi nak kena tafsir kat lain lah pula. Nak tafsir bagi halus lagi. Dia setengah guru dia nak mudah, dia padam, dia bulat daripada tu. Dia baca tiada berbilang satu-satu bagi sifat-sifatnya. Mana sifat-sifat Allah tak berbilang satu-satu. Tak pecah-pecah. Tak pecah-pecah. Berbilang mana pecah-pecah. Macam kita bagi contoh tadilah. Tangan lain, kaki lain. No, tangan lain, kaki lain, tengkok lain. Nak pusing kepala tak boleh pakai tangan. Tak payah pakai tangan, dia guna apa? Guna tengkok. Kan? Tu kudrat. Nak berjalan pakai tangan, tak pakai kaki. Nak makan pakai apa? Pakai tangan. Tu mana berpecah-pecah. Cik kita berpecah-pecah ataupun berbilang-bilang lah. Dan tiada ada bagi yang lain dari yang lain sifat menyerupai sifat-sifatnya. Dekat zat Tuhan tu tak berpecah-pecah sifat ni. Faham tak belum? Tak pecah-pecah, tak berbilang-bilang. Contoh kita bagi tadi, tangan lain, kaki lain, tu kita. Kita lagu tu, tangan lain, kaki lain, tengkok lain, kepala lain, semua lain. Nak tanduk tak boleh pakai tangan, tanduk pakai apa? Pakai kepala, tanduk bola kan? Pakai kepala. Nak sepak pakai apa? Kaki. Tuhan tak. Tuhan sifat yang duduk kat dia, hak tu dengan satu sifat itulah dia buat. Satu sifat itulah dia mendengar. Satu sifat itulah dia melihat. Habis. Yang kedua, tak ada yang lain yang sama dengan sifat Allah. Ini dipanggil munfasil. Satu tu hak. Dia saja yang ada sifat tu. Pasal apa pula? Kalau kita kata Tuhan melihat, kita pun melihat. Nama je melihat. Tapi bukan macam melihat Tuhan pun. Lagu mana? Melihat kita yang pertama sekali Allah Ta'ala yang bagi lihat. Kalau Tuhan tak bagi lihat, tak nampak. Pertama. Yang kedua, melihat kita menggunakan butir mata. Tuhan tak guna butir mata. Tapi dia guna apa? Guna sifat melihat. Lagu mana sifat melihat tak tahu. Tak sama macam kita. Lagi. Lagu mana pula? Melihat kita ada limit. Ni nampak hak duduk depan kita. Kadang hak depan kita pun kita tak nampak dah. Bukan spek. Itu pasien rabun pula dah. Kan rabun jauh, rabun dekat, silau semua dah. Ni depan kita tak nampak, cuba tengok tapak tangan kita. Nampak tak? Nampak. Tapi belakang tak nampak. Padahal depan kita juga. Belakang tak nampak. Nak nampak kena pusing. Kan? Tuan-tuan ngundi tak? Saya tak ngundi. Song. Tapi orang tanya orang tu, oh tak ngundi. Rupanya ngundi jari ni. Pakai jari ni apa kata kena beringat pula ni. Kalau lagi-lagi pakai 3 jari pula. Oh. Baik. Jadi maknanya Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Ni nampak tapak tangan, belakang tak nampak. Hak duk kat mata pun tak nampak. Nampak tak hidung? Tak nampak, jangan tengok, tak nampak. Nampak cermin suluh. Tak? Jadi ada limit tak? Sama tak melihat kita dengan melihat Allah? Sama. Yalah. Tuan-tuan, hurai kat orang, hurai bodoh-bodoh lagu tu je. Tak usah duk hurai tinggi-tinggi sangat. Kadang-kadang mengaji tinggi-tinggi, lirik ketak sang-sang, balik tanya apa pun tak faham. Hal ni kita buat kitab nipis-nipis dulu je. Tapi janganlah buat macam buat ikan mesin. Kan? Pada hak mengarang kitab kita ni, diceritakan oleh guru kita Bapak Ridha. Kalau buat kitabnya ni, ini. Pada tanya, tu hang buat ikan mesin apa tu? Hang buat ikan mesin ke? Buat kitab dia kena lagu ni. Tuan guru kita Ustaz Jafri dah bagi ingatan kan, buat kitab kena kasih kat dia. Kena kasih. Biar kita basah, ada setengah tu bila hujan dia tahu tu. Pergi tunduk badan takut basah kitab. Biar dia basah tak apa, kitab jangan basah. Ni lebih mahal daripada kekasih. Kekasih kadang-kadang dia heret kita masuk api neraka.
Tapi ini dia heret kita masuk syurga. Masya-Allah. Baik. Ni kitab seputar Quran pun. Habis sifat, faham dah no? Jadi sifat kita dengan sifat Tuhan tak sama. Kita terus pula pada perbuatan. Dan makna esa pada perbuatan-perbuatannya itu, bahwasanya tiada ada yang menyengutukan Allah. Apa maksud menyengutu? Berkongsi dengan Allah pada mengadakan mungkin. Tuhan tak kongsi dengan siapa-siapa. Okey, hang buat langit, aku buat bumi. Dah. Tunggal. Tuhan buat segala-galanya tunggal, sendiri-sendiri dia buat. Dia tak pakat. Okey, bumi hang buat belah utara, aku buat belah selatan. Dah. Dia sendiri je buat. Kan? Esa, tunggal, ketunggalan. Tunggal-tunggal sendiri-sendiri dia je dia buat. Dia tak pakat dengan siapa pun. Tak ada kongsi. Tak ada syarikat, tak ada syarik. Artinya perkara yang boleh ada dan tiada. Mungkin ni apa? Apa maksud mungkin? Artinya perkara yang boleh ada dan tiadanya. Itu maksud mungkin. Mungkin bahasa Melayu pun sebut mungkin, tapi bahasa Melayu dia ada dengung sikit mungkin. Yang ni dia mungkin, sama aja. Dan meniadakan dia. Tuhan bagi mati pun Tuhan tak perlu kongsi dengan siapa-siapa. Bukan Tuhan A bagi mati, Tuhan B tak bagi mati, tak. Memang Tuhan Allah Ta'ala sendiri-sendiri dia lah yang bagi mati pun, yang bagi hancur, yang bagi insiden, yang bagi apa semua dia. Tetapi dibangsakan perbuatan-perbuatan sengajai kepada hamba-hamba. Perbuatan-perbuatan sengajai. Dia nak baca sengajai. Sengaja lah tu. Sengaja, skleng. Orang dulu kata skleng. Dibangsakan perbuatan-perbuatan sengajai, skleng, sengaja kepada hamba-hamba itu dengan sebab sengaja. Walaupun memang kita lah yang potong, kita lah yang hirih, kita lah yang bakar, tapi sebenarnya yang bagi putuk Allah Ta'ala, yang bagi terbakar Allah Ta'ala. Dan usahanya, dan menyertai dengan anggota-anggotanya jua, bukan atas jalan mengeluarkan dia daripada Adam kepada wujud. Ni beza perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Kok mana yang kita kata tunggal perbuatan Allah? Kan? Tunggal lah, dia yang buat segala-galanya. Habis itu kita pun buat juga. Kita hanya ubah rupa saja. Kita tak buat. Tu nampak Allah tu perbuatannya daripada Adam kepada wujud, daripada tak ada kepada ada. Pokok dulu tak ada, dia buat bagi ada. Nah, kita hanya ubah rupa pokok jadi papan, lepas tu buat rumah. Tu kita. Ubah rupa batu tu jadi serbuk, tu campur jadi simen. Tu kita. Tapi hakikatnya siapa yang bagi jadi semua benda tu? Allah Ta'ala. Jadi sama tak perbuatan kita dengan perbuatan Allah? Tak sama. Perbuatan kita hanya mengubah rupa. Perbuatan Tuhan mengadakan daripada tiada. Senang, simple. Mustahil lawannya. Ini lawan kepada sifat wahdaniyah ni dipanggil mustahil. Apa maksud mustahil? Sesuatu yang akal kita tak boleh terima. Macam mana kita kata akal kita tak boleh terima? Saya kata kat tuan-tuan tahu tak saya nak abang rahsia ni, tuan jangan abang korang ni. Ni abang, kau Ustaz Ikmal apa tuan jangan abang. Ni rahsia kita ni. Tuan tahu tak sebenarnya RM5 tu nilai dia lebih besar daripada RM10. Tuan percaya tak? Takkan Ustaz nak murung. Pak Long cepat sangat kata mustahil, takkan Ustaz nak murung Pak Long. Pakai serban ni. RM5 besar pada RM10. Pak Long kan kata, pakailah serban besar buku durian pun benda tu tak betul, aku tak percaya. Dia kata, mana boleh RM5 besar pada RM10? Mustahil. Nak kena orang ayat Quran tak? Tak payah lah tuan-tuan. Fikir sendiri pun tahu dah. Saya duduk tanya mana dalil RM5 besar pada RM5 kecil pada RM10. Dah tak percaya cakap saya, awak main dalil. Tak payah dalil lah. Main nak tunjuk RM1, RM10. Mana lagi banyak? Tentulah RM10. Dia pula ngajak ustaz tu. Sungguh. Tak kira lah ustaz macam mana, kalau tak betul, tak betul. Ni kadang-kadang main rupa ustaz duk ajak kita Tuhan ada tangan, ada kaki, duk taharas wala a'yadzabillah. Mainlah rupa ustaz hang ada PhD 4 gulung sekalipun, tapi ajak tak betul kita tolak. Walaupun hak main tu jangan sengit-sengit pakai slipper putih 4 kali sementara nak sampai surah 4 kali pasang balik. Tapi hak dia ajak tu benda betul, kita terima. Betul tak tuan-tuan? Masya-Allah. Baik. Jadi sini
Apa maksud mustahil? Sesuatu yang akal kita tak boleh terima. Contoh tadi kita menolak bila orang kata RM5 besar pada RM10. Akal kita mana boleh terima lagu tu? Tak boleh. Tak boleh. Ni. Mana lawannya yang akal kita tak boleh terima ni? Iaitu berbilang-bilang, berkongsi-kongsi, bercantum-cantum. Kerana jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya ada kalanya muafakat atau bersalahan. Kadang-kadang dia muafakat, dia pakai elok. Kadang-kadang dia berbeza, dia berkelahi pada mengadakan mungkin atau meniadakan mungkin tu. Sama ada bila nak buat mungkin, kadang-kadang dia pakai okey jom kita buat, kadang-kadang dia berkelahi. Ni nak buat, ni nak bagi mati. Ni nak bagi hidup, ni nak bagi mati. Ha jenuh, saya hidup, saya mati, saya hidup, saya mati. Maka kedua-duanya melazimkan lemah. Dua-dua Tuhan tu jadi lemah. Pasal apa pula? Kalau Tuhan A buat bumi, Tuhan B tak ada buat dah, Tuhan B lemah. Oh kalau itu Tuhan A hebat pasal apa? Sebab dia boleh buat bumi. Tak juga. Dia hebat pun dengan sebab dia buat dulu. Kalau kita Tuhan B buat dulu, dia pula lemah. Kalau lagu tu dua-dua lemah. Faham tak maklum? Yang betul Esa. Kalau kita ada dua tak betul. Dan jikalau lemah, nescaya tiada alam ini. Kalau Tuhan lemah, tak ada lah alam ni. Pasal apa? Mana boleh Tuhan yang lemah nak buat alam? Nak buat alam dia kena kuasa. Konsep Tuhan dia mesti ada powerful, dia panggil powerful. Dia mesti ada kekuasaan dia, kuasa yang tunggal, tak berkongsi dengan siapa-siapa. Inilah dalil keesaan Tuhan. Nampak? Cara mudah aja. Sebenarnya setiap sifat ni maklum semua, dia ada dalil naqli, dalil Al-Quran. Tapi Tok Syekh kita ni dia ringankan kita dengan cara dia hanya bawa main dalil akli sahaja. Dan memang betul dalam akidah dalil akli lebih praktikal berbanding dalil naqli. Bukan kata dalil naqli tu tak hebat Al-Quran mana boleh ada tandingan. Cuma nak kata praktikal untuk kita nak guna. Dalil akli itu adalah lebih efisien. Lebih dipraktikkan sebab nak beriman kita dengan akal. Sebab tu orang tu tak hafal Quran pun, dia tak hafal ayat Quran pun, kalau dia beriman dengan akal cukup. Takkan orang tu nak beriman syarat nak beriman kena hafal Quran ke? Apa ramai orang tak mampu hafal Quran. Sebab tu dalil akli cukup. Hantar mana kata ada Allah, ada alam ni. Mana dalil Quran? Tak payah dalil Quran. Kawan bukan dah hafal Quran pun tak erti baca. Tambah nak mengapai. Cukup dia beriman Tuhan ni ada, buktinya ada alam ni. Selesai. Jelas no? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Any question? Silakan. Okey. Ada soalan, kalau tak belajar sifat 20 dosa besar tak? Contoh. Sifat 20 ni dia adalah modul bagi subjek akidah. Subjek akidah ni ada banyak. Ada banyak. Hadah bukan subjek akidah dari seorang jemaah pun dia mengaku subjek akidah. Tak apalah, akidah macam-macam lah. Nabi pun sebut dalam hadis Tabrani, Islam akan berpecah 73 puak. Jadi masing-masing mengaku Islam belakang. Tapi hak betul Nabi sebut hanya satu. Satu tu yang mana? Minta maaf saya nak pergi luas sikit huraian jawapan ni. Satu tu yang mana? Satu ni adalah kelompok yang paling ramai ulama di dalamnya. Kalau kita lihat sejarah peradaban ketamadunan ilmu Islam ni, kelompok yang paling ramai ulama di dalamnya adalah ulama yang membicarakan sifat 20. Tak ada siapa boleh nafi. Sampaikan latuf tahannan. Nabi sebut dalam hadis yang menceritakan pengiktirafan kepada sultan yang akan membebaskan kota Konstantinopel, Sultan Al-Fatih. Dia juga salah seorang yang mengangkat sifat 20. Takkan Nabi nak iktiraf dia kalau dia tak tahu? Yalah, begitu juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, tak apalah. Jadi sifat 20 ni adalah salah satu, adalah subjek bagi akidah untuk orang nak kenal Allah Ta'ala. Soalan, berdosa besar tak kalau tak ngaji akidah? Akidah ni salah satu daripada ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Kalau tak belajar berdosa, confirm berdosa. Dah tak kenal Allah Ta'ala, lagu mana? Dosa tak berdosa? Nabi pun 13 tahun di Mekah, Nabi duk ajak kenal Tuhan dulu. Walaupun Nabi tak bincang lah sifat 20, tapi hak tu Nabi duk ajak Allah Ta'ala ni wujud. Walaupun tak nampak Allah Ta'ala ni qidam, tak ada permulaan. Makna hak tu lah. Sama lah macam hukum tajwid ni, mana nak ada zaman Nabi ma'arik li sukun, Nabi tak bisa ajak sahabat. Hari ni kita bincang ma'arik li sukun, mak jaiz, mak tamkin, tak ada tu ulama buh nama kemudian. Tapi hak tu lah cara baca Nabi ajak pada para sahabat. Cuma nama tu baru. Sama lah sifat 20 pun. Hak tu lah Nabi dia ajak wujud qidam baqaq, cuma nama-nama tu baru disusun oleh para ulama. Setengah orang kata ni sifat 20 ni dia nak sarkastik. Dia kata sifat 20 ni bukan ada zaman Nabi duk ngaji buat apa. Siapa kata tak ada? Namanya tak ada, tapi pengajian dia ada lah. Nabi duk ajak tu lah mukhalafatul hawadis. Tuhan tak sama dengan berhala-berhala yang disembah ni. Tuhan tak sama. Tu. Baik tuan-tuan. Jadi berdosa besar tak berdosa besar tu
Yang penting kita tahu dia berdosa, tapi yang paling besar adalah boleh rosak akidah. Itu bukan setakat dosa besar, akidah pun hilang. Setakat dosa besar tak apa lagi tuan-tuan, takut akidah pun tak ada. Sebab tu nak tak nak kita kena mengaji akidah, dan modul akidah yang digunakan pakai oleh para ulama, yang diiktiraf oleh majoriti ulama sampai ke hari ini adalah pengajian sifat 20. Kan? Kalau ada modul yang lain lebih baik pada sifat 20, silakan mengaji, tapi setakatlah tak ada. Tak ni Hatta orang nak mengaji tauhid 3 pun, dia kadang-kadang boleh terbawa kepada mujassimah dan juga musyabbihah, menjisimkan Allah dan mentashbihkan Allah Ta'ala, wala'iyadzabillah. Dia i'tiqad Tuhan ada tangan, ada kaki, dia ta'arah dan sebagainya. Itu je lah. Moga-moga ada soalan ni. InsyaAllah, moga-moga tuan-tuan, moga-moga kita berazam untuk meningkatkan lagi pengetahuan kita dalam masalah akidah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tanda kat situ tanda ke-7 hayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli kama qara'nahu fardhu lana 'inda hayatil sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi taqabbalallahu minkum minal taqabbal karim. Siapa yang belum memiliki buku Kelahiran Agung boleh dapatkan. Alhamdulillah lah, jualan kita pun dah ratusan buah dah. Kita target aja 1000 buah. Bukan apa ni, kami pakat dengan kawan-kawan kami sebelum ni guna untuk dana, ni pun sama untuk dana jugalah, untuk dana. Cuma kita dah nampak kita tama-tama dekat dengan musim Maulidur Rasul ni, kita nak orang kenal dengan Nabi SAW, dan kali ni kita nak sambut Maulid Nabi bukan hanya sekadar sambut, kita nak kenal. Dan dalam buku ni dia menceritakan soal kenapa Nabi lahir hari Isnin. Dia bincang juga kenapa bulan Rabiul Awal, yaumun majhulun 'anil Arab. Dia bincang juga tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi. Kita nak tahu 4 benda. Kemudian khasais, keistimewaan Nabi yang tak ada pada yang lain. Syama'il, kesempurnaan Nabi yang menjadikan Nabi itu mulia dan hebat sebagainya. Dan akhir atharin Nabi, ketinggalan Nabi. Dibincangkan juga ada dengan info-infografi yang ada dah. Alhamdulillah lah, yang tak ada lagi boleh ambil, ataupun yang mungkin nak buat hadiah sempurna oleh Rasul kepada insan tersayang boleh dapatkan. Tak banyak, 10 kot tak silap. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setakat beli simpan, jangan beli. Beli kena baca.